وسلم وآله وأصحابه وزوجه ذرياته أجمعين وكافة وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري رحمه الله وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البلتاني ثم إلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي وإلى روح أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Lagu mana boleh ngaji tak? Tak apa dah. Ya ni. Kau kipas tu stay lagi tu. Kipas tepi. Oh, tak ada kuat lagi. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب في حقه تعالى كونه عالما وضده كونه جاهلا. Ini tak ada payah tu dah. ويجب dan tentu sungguh fi haqqihi bagi zatnya Allah Ta'ala, tentu sungguh ti bagi zat Tuhan, kaunuhu oleh bersifat keadaannya Allah Ta'ala tu, bersifat keadaannya Allah Ta'ala tu aliman, ialah yang berpengetahuan. Aliman dengan mana muttasifan bil ilmi, maknanya ialah yang berpengetahuan. Keadaan Allah yang berpengetahuan tu sifat dia. Keadaan Allah Ta'ala ialah yang berpengetahuan. Maka di sisi Maturidiyah, keadaan ni kena kepada satu sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Cuma bereke asing suku lain daripada sifat ma'ani. Tu dia. Tu sebagai sifat yang pelekat sifat ma'ani pada zat. Zat tu tak bersifat dengan kudrat kalau tidak ada kaunuhu qadiran. Begitulah zat tidak bersifat dengan sifat ilmu kalau tidak ada kaunuhu aliman ni. Maka kaunuhu aliman ni sebagai perkara yang melekat. Allah kata pelekat sifat gitu je. Tamatan, tu tamatan gitu ya. Sebagai benda yang menamak sifat ma'ani pada zat. Maka kaunuh ni sifat. Adapun di sisi Asy'ariyah kita ada bahadah, jumhurnya kata kena
Kaunuhu aliman tu kena kepada ada qudrat, ada ilmu pada zat, itulah kaunuhu aliman. Tu kilas situ ya. Keadaan Allah ialah yang berpengetahuan. Wadidduhu, dan bermula lawannya, lawan bagi kaunihi aliman. Lawan bagi kaunihi aliman tu ialah kaunuhu jahilan. Khabar, ialah keadaannya, keadaan Allah itu jahilan, ialah yang jahil, ialah yang jahil ia. Yang bersifat jahil, senang kita, ialah yang bersifat jahil ia. Tu Tuhan jahil, hak tu lawan, hak tu mustahil, hak tu tak terima pada akal sama sekali. Tu dia. Tak ada apalah tu. Maklumlah. Wad dalilu, dalil tu pakai kira hak dulu-dulu tu lah. Kita kira dah. Wad dalilu ala zalika. Wa isti'nab lil bayan. Nak jawab menyata soal pula yang ditakdirkan. Manakah dalil tu pula yang musannaf? Wad dalilu, dan bermula perkara yang menunjuk, jadi wal amru dalu, ialah perkara yang menunjuk, yang memberitahu sebagai tunjuk ke akal fikiran, kena fikirlah. Bermula dalil perkara yang menunjuk. Menunjuk tu ala takluk kepada dalil. Kerana dalil tu isim fa'il daripada dallah, isim fa'il, maka mengandungi makna dallah dalam tu. Tu menunjuk tu ala zalika, menunjuk atas dimakian itu. Bermula perkara yang menunjuk dan memberitahu kepada kita di atas dimakian itu. Zalika gapo? Jom zalika subutu you tak royak ada. Tak royak sini kita tulis. Ala zalika ala subuti kaunihi aliman. Subuti ataupun ala wujubi kaunihi aliman. Tu. Nak kata gana. Ala wujubi al-kauni aliman lillahi ta'ala. Awak gitu sana. Tu. Ala zalika, jadi ala wujubi al-kauni aliman lillahi ta'ala. Itu maknanya. Dalil yang menunjuk atas dimakian itu wujubi, mesti, wajib, mesti apa? Al-kauni aliman, keadaan yang berpengetahuan dah. Wajib sifat kauni aliman tu wujub lillah, wajib bagi Allah Ta'ala. Mana dalil yang menunjuk kata tentu sunguti kaunu al-aliman tu sabit bagi Tuhan? Dalilnya ialah tu kira dulu. Ala zalika ialah dalilul ilmi. Tu ialah nafsu dalili sifatil ilmi. Buat gitu. Ialah diri dalil bagi sifat ilmu. Dalil bagi sifat ilmu. Apa dalil ilmi? Jadi dalilun ala al-ittisaf bil ilmi. Buat sini supaya dulu supaya takdir tu. Dalilul ilmi, dalilun ala al-ittisaf bil ilmi. Ialah dalil yang menunjuk di atas bersifat Allah Ta'ala dengan sifat ilmu. Ngaji dah dalam sifat ilmu dulu. Dalilul ilmi tu dalil atas bersifat Tuhan dengan ilmu. Tu makna gitu. Dalilun yang dalilun ala al-ittisaf, jadi ittisafillahi bil ilmi, bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuan. Dalil tu lah. Kalau kita guna dalil ilmu tu pun hasil dah kaunuhu aliman pun dalil tu. Kerana kaunuhu aliman tu jadi lazim daripada ilmu tu. Kita ambil dalil bagi malzum, mereka masuk sampai ke dalil bagi lazim dah. Tu apa itu dah?
Habis itu tak payah dah. Tak payah dah. Habis. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan. Ada. Wa yajibu, dan tentu sunguti pula. Ni yang ke berapa dah? Tu yang ke berapa dah? 7, 8, 9, 10, 11 lah. 11. Ya ambil kudrat dulu. Tu. Ya ni kecek lagu mana ni? Kalau kita tengok bahasa sifat ma'ani dulu, ya waktu subit sifat gapo dulu. Ya waktu subit sifat gapo dulu. Dia bahasa ma'ani dulu. Kudrat ke hayat. Kudrat dulu. Kudrat dulu. Kudrat, irada, ilmu. Kalau gitu sebut atas jalan lafun wa nasrun murattab dah. Tak ada apa tu. Maka dia kata kudrat dulu. Lepas tu masalah kaunuhu ni, kaunuhu qadiran, muridan, kudrat, irada, ilmu, hayat. Tu tak apalah tu. Ada perhati kot, takut yang mari. Habis. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib, tentu, sungguh dan tentu mesti, fi haqqihi, pada, yani bagi diri, bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sungguh bagi zat Allah ta'ala tu. Apa dia yang wajibnya? Kaunuhu hayyan. Oleh bagi wajib, oleh bersifat Allah dengan kaunuhu hayyan. Oleh bersifat keadaannya Allah Ta'ala. Hayyan ialah yang berperhidup. Hayyan tu khabar bagi kaunu, ialah yang berperhidup, yang bersifat perhidup. Hayyan tu dengan mana muttasifal bil hayati lah. Muttasifal bil hayat. Keadaan Allah ialah yang bersifat dengan sifat perhidup, yang berperhidup. Dia ni bersifat perhidup. Moga dia ada sifat perhidup. Dah, kita ngaji sifat hayat dah. Allah Ta'ala ada sifat perhidup. Maka bila ada sifat perhidup, lazim daripada tu keadaan dia yang berperhidup, yang bersifat hayat, yang bersifat hayat. Tu makna lagu tu. Tak apa dah. Tu. Tak ada apa dah. Maka tu Asy'ariyah katakan kena kepada diri ada hayat pada zat tu lah kaunu hayyan tu. Ada hayat pada zat tu lah kena bukan sifat suku asing dak dah. Sifat juga, sifat Tuhan juga, tapi bukan sifat yang suku asing, yang moga kena kepada sifat nafsi dah. Bagi apa? Bagi hayat tu dah. Kira-kira bereke situ dah. Bereke situ. Cuma nak bagi bila suku tu dah. Tu di sisi Asy'ariyah. Adapun di sisi Jumhur Maturidiyah ni sifat suku pula. Bukan benda ni bukan amr iktibari biasa. Dikatakan hal, satu perkara yang menengahi antara benda wujud dan juga iktibar. Iktibari. Habis itu wadidduhu, dan bermula lawan bagi kaunihi hayyan. Lawan bagi keadaan Tuhan yang berperhidup tu apa? Tu lawannya ialah kaunuhu maitan ataupun mayyitan. Tadi boleh kata tu. Keadaan Allah Ta'ala ialah keadaan Allah Ta'ala tu yang mati, yang bersifat mati. Tu hak tu mustahil. Tu lawan dah tu. Kaunuhu maitan ialah yang bersifat mati. Tak ada masalah dah. Habis itu satu lawan dia. Mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu mesti ada sifat kaunuhu hayyan? Wad dalilu, dan bermula perkara yang menunjuk
kepada kita, memberi faham kepada kita. Faham ke mana? Menunjuk ala zalika, bermula perkara yang menunjuk di atas dimakian itu. Zalika, di atas dimakian itu. Zalika nak kata gana supaya tu saat ni tu dia. Zalika nak kata subut pun tak apalah tu. Saat ni kita kata apa? Wujubi. Ni boleh kata-kata ala zalika ala subuti al-kauni hayyan lillah. Itu dia. Atas subuti al-kauni hayyan lillahi ta'ala. Dalil yang menunjuk atas dimakian itu sabit keadaan yang berperhidup tadi, sabit bagi Allah Ta'ala. Mana dalil yang menunjuk kata Allah tu sabit kaunu hayyan tu pada dia? Dalilnya ialah dalilul hayati, ialah dalilun ala al-ittisafi bil hayati. Tu. Dia boleh lagu tu. Kalau idafah dalil madalun tu makna tu. Kalau idafah dalilun kepada al-hayat, idafah dalil madalun tu tak boleh lagu tu lah. Kalau kita pak idafah dengan makna min pun boleh tu. Dalilul hayat, dalilun min sifatil hayat, dalilun min dalili sifatil hayat. Tu tak apa juga. Tu dalil yang menunjuk di atas bersifat Allah Ta'ala dengan hayat. Dalil itulah menunjuk kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kaunu hayatnya. Kerana apa? Kerana kaunu hayat tu lazim daripada ada hayat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hayat tu malzum nama dia. Kaunu hayat tu lazim dia. Orang panggil. Dalil dengan malzum ni berkait tak bercerai tangan orang panggil. Habis situ. Hak tulah tu dah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dalil tu tak saya baca dah tu kerana ia lebih kurang dengan hak dulu belaka. Lebih kurang belaka dah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu sami'an basiran wa didduhuma. Bakal gitu lalu dah. Wa yajibu dan tentu sungguh yajib dan tentu sungguh jadi ibu tu aklan lah. Atau jadi fil akli ataupun aklan. Wajib pada akal dengan makna tak terima dak, tentu sungguh fi haqqihi bagi zatnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib bagi zat tu atau pada bagi Allah lalu. Kalau kita pakai haqqi zaidah kan. Wajib bagi Allah Ta'ala fi haqqi ailahu ta'ala. Wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaunuhu sami'an, wajib oleh bersifat yang bagi yajibu, wajib oleh bersifat keadaannya Allah, keadaan Allah itu sami'an muttasifan bin sam'i, muttasifan bis sam'i, keadaan Allah Ta'ala tu bersifat pendengar, yang berpendengar. Itu sami' bermakna tu. Keadaan Allah Ta'ala ialah yang berpendengar. Tuhan yang berpendengar, bersifat dengan sifat pendengar. Tu sami'. Tu basiran. Kok kata itu lagu tu? Ai wa basiran. Tu kena atap pada sami'an. Dan muttasifan bil basar. Atap tu jadi khabar bagi kaunu juga tu, iktibar atap tu khabar bagi kaunu juga tu. Dia kira dua, kira sekali tu, kira je dua sosa tu. Keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar dan yang berpelihat, basiran, dan yang berpelihat, bersifat dengan sifat basar. Ia berkecek dua-dua sifat ni. Kerana pada masa sebut sifat ma'ani dulu musannif sebut sekali juga kan.
Maka ni pun kalau kita kira maka sebut sekali juga keadaannya Allah Ta'ala tu sami'an yang berpendengar, lagi pula yang berpelihat. Dalam tak ada apa dah. Maka kata dia rahimahullah, wadidduhuma, dan bermula wa isti'nab lil bayan, dan bermula bermula lawan bagi kedua-dua. Tengok tu dah. Bermula lawan bagi kedua-dua. Huma rajak mana? Rajak pada kaunihi sami'an wa kaunihi basiran. Wa suku-suku sebenarnya. Tu. Tengok tu, comel tu, di khabar tu, kaunuhu asamma wa kaunuhu a'ma. Ya kira suku-suku. Kira suku-suku dah tu. Bermula lawan baginya, bagi kedua, bagi kaunihi sami'an wa kaunihi basiran. Jangan sebut kata kaunihi sami'an basiran, ya. Pakai wak suku-suku. Bermula ditnya ialah kaunuhu asamma. Khabar kaunuhu tu, bukan asammu tu. Tu. Ialah keadaannya Allah. Keadaan Allah Ta'ala tu ialah asammah, ialah yang bersifat tuli. Tu. Yang bersifat tuli. Keadaan Allah Ta'ala ialah yang bersifat tuli. Tu asammah nama dia. Tu asam tu isim fa'il. Tu lawan bagi sami', Keadaan Allah Ta'ala tu ialah yang bertuli, yang bersifat tuli. Wa kaunuhu a'ma. Wa kaunuhu a'ma ni atau pada kaunuhu asamma. Dan ni a'ma ni apalah. Dan keadaannya inilah bagi apa? Bagi kaunuhu sabit basiran tu lah. Dan keadaannya Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala tu a'ma. Keadaan Allah Ta'ala tu ialah yang bersifat buta. Yang bersifat buta. Tu a'ma tu isim fa'il. Tu. Amiyah tu masdar dia fi'il madi. Amiyah tu buta. Tu a'ma ni kalau kita kecek dalam bahasa Arab, a'ma ni buta dua belah. Kalau tilik pada orang lah. Kalau nisbah pada Allah Ta'ala tu bukan buta dengan mana tak nampak, tak melihat gitu. Kerana ya Tuhan tak berjuzuk mata lagu tu, bukan tengok dengan mata. Kita ni tengok dengan sifat melihat yang ada pada mata. Maka Arab kecek kalau buta dua-dua orang panggil a'ma. Kalau buta sebelah orang panggil gapo? A'war. Al-a'war. A'war ni buta sebelah. Kalau a'ma ni buta dua-dua. Maknanya tak nampak langsung. Tu a'ma namanya. Maka sini a'ma, keadaan Allah Ta'ala tu ialah yang buta. Tuhan buta. Tu maknanya. Tu lawan dia. Tak ada apa tu dah. Kaunuhu asamma lawan kaunuhu sami'an, kaunuhu a'ma lawan kaunuhu basiran. Habis itu. Apa dah tu? Wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil, bermula perkara yang menunjuk. Wadalilu, bermula perkara yang menunjuk ia, menunjuk ala zalika, ala gapo? Tu dia. Kena kira dah. Dia tak royak dah. Royak lagi. Tak royak dah. Kena kata ala zalika ay ala wujubi al-kauni sami'an wal kauni basiran lillahi ta'ala. Zalika wujubi al-kauni sami'an wal kauni basiran lillahi ta'ala. Tu dia. Bermula dalil yang menunjuk atas dimaksud itu mesti keadaan Allah, mesti keadaan yang berpendengar dan keadaan yang berpelihat bagi Allah Ta'ala. Mana dalil? Badan dalil itu? Mana dalil dia? Dalilnya ialah dalilus sam'i. Ialah dalil sama. Dalil yang menunjuk di atas bersifat Allah dengan sama. Dalilus sam'i, dalilun ala
ittisafihi bis-sam'i. Itu dalil sam'i. Dalilun ala ittisafihi bis-sam'i. Ialah dalil yang menunjuk di atas bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pendengar dulu. Sam'i itu sifat pendengar. Sam'i dengan makna sifat. Tu. Habis itu. Habis. Bersifat dengan sifat pendengar. Wadalilul basari. Tu. Dan wadalilun ala ittisafi bil basar. Tu hak tu dulu. Dalil tulah orang panggil. Dalil tulah. Ambil dalil tu mari buat guna. Sama ada dalil naqli ke dalil akli ke hak tulah. Tu dia. Nampak wat dalilu tu jadi gomo dua. Masuk dua. Moga dalil tu jadi bukan dalil akli saja dak. Dalil yang bahasa dalil bahasa Yaqra pun hak tulah. Dalil yang menunjuk kata kaunuhu qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir tu juga. Tu. Nampak tu dah? Itulah kalau tu dalil tu dia masuk dua. Kita duk kira nak pergi ke akli semacam. Padahal itulah. Sebab apa boleh nyata mari kerana dalil samik basat ni musannaf kita guna dalil ayat Quran ke? Ya tak? Dia tak nak guna dalil akal ni. Tu. Ya masalah sifat ma'ani dulu kalau kita perhati kita takdir lagu mana. Masalah sifat ma'ani dulu wad dalilu ala zalika. Dalil tu dalil naqli kita kira tu. Tak itu kan? Yalah tak? Betul mukha 23 dulu. Betul dalil naqli tu. Tu. Takut hidup faham. Kata wad dalil di sini nak tuju ke dalil naqli saja ke? Tak. Kalau nak guna dalil akal pun dia boleh juga. Sebab syarat kita bawa mari tu. Yalah tak tu? Kita tulis lagu mana betul muka 23? Wad dalilu tu ke apa? Wad dalilu takdir lagu mana? Yang nama dalil apa situ takdir lagu mana? Tak ada kata apa dia. Yang nama kata apa di situ? Paling tengok orang pula. Kena suruh ada apa situ? Tu wad dalil an-naqliyu gitu. Ala zalika. Kita kait dengan naqli. Takut pergi faham kata wad dalilu di sini dalil naqli juga padahal dia dalil akli pun masuk. Masuk. Kalau kita guna dalil akli untuk isbatkan sifat sama, maka dalil akli tu juga dalil untuk isbatkan kaunu sami'annya. Kalau kita guna dalil naqli untuk isbatkan sifat sama basar, maka dalil naqli tu juga dalil bagi kaunu sami'an dan basirannya. Tu nak ayat gitu ya. Tu tak nyata mari. Kalau sifat ni mari nyata sebab golik ulama sebut dalil naqli ke. Tu. Habis itu molek kita kata wad dalilu ai awak gitu mutlaqan sawaun kana aqliyan au naqliyan. Tu molek lagu tu betul ad-dalil tu. Semata-mata dalil. Tu guna hak tulah. Sebab apa mari duk jaga sini padahal jaga ning dia masuk belaka tiap-tiap sifat dulu pun. Cuma kita jaga di sini sebab apa? Sebab musannaf kita sendiri tu. Musannaf kita rahimahullah taala tu betul dalil ni dalil sifat ni musannaf tak bawa mari dalil akal dak. Padahal kalau nak tebang dalil akal pun kita buat tengok dah itu. Tapi musannaf kita tak nak bawa dalil akli mari dak. Dia bawa dalil naqli. Takut kita
Gidik gisila ke bahwa Samiul Basir tu saja. Hak lain tak lewat dah. Dak dalil naqli hak dulu. Kalau pakai dalil akli pun supo. Boleh isbat pergi mari. Boleh tak dah? Wa dalilu dan bermula dalil. Ai mutlaqan. Han kada dalil tu mutlaqan, dilepas daripada kai. Semata-mata dalil. Apa makna mutlaqan? Sawaun kana. Sama saja. Adalah ia dalil tu. Sama saja adalah dalil tu aklian, dalil yang bangsa fikiran akal, yang bangsa berfikir dengan akal, dalil akli yang dibangsa kepada akal. Ini dalil yang dibangsa pada akal, fikir akal. Wan au naqliyan, ataupun sama ada dalil yang bangsa pindah ambil dari Quran hadis. Tu dalil naqli, orang panggil naqliyan. Tu dia. Kira hak tu lah. Kalau kita pakai dalil wa wasamiul basir, hak tu lah juga. Ambil dalil tu mai guna. Kaunu sami'an dan basirannya. Wa hakaza. Habis. Kata musannaf rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini. Wad dalilu abilah wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakalliman. Tu. Sini ya sebenarnya style. Sifat maknawian. We pahali humi hok dobek dulu. Hok beza antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hok kita dok dobek pahame tu. Pahak tu laju gi. Tak apa. Pahak tu ya. Sini tu guru salah pun je hurai di awal-awal tu ya. Pada awal apa tu mau kita pasal ni peram. Dia sekarang Baqarah pun lagu tu juga pada yang hurai di awal-awal tu ya. Di awal bahasa, lepas tu yang gigi harap gitu ya dipanggil lah. Cepat-cepat ya. Wa yajibu fi haqqihi, dan wajib tentu sunguti pula. Jangan lupa wa ni atop semua ni atop pada wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wujudu belakon di awal-awal. Ya moga musannaf ayat kata isyruna sifatan ke dah 20. Tak atop ni tak cukup. Wa yajibu, dan tentu dan sunguti, wajib fi haqqihi ta'ala, wajib dan tentu sunguti bagi Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala. Fi haqqi ay li zatihi ta'ala, bagi hak, bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib gapo Wajib kaunuhu mutakalliman. Wajib oleh bersifat keadaannya Allah, bersifat keadaannya tu, bersifat keadaannya Allah Ta'ala tu. Kecek lagu tu sini, bersifat keadaannya kau dah tu. Lepas tu kau hurai lagi, bersifat tu kena ke sifat suku ke kau lagu mana tu. Moga sama-sama isbab belaka sifat tu. Isbab belaka tak ada pihak nafi kau nuhu tu. Antara dua golongan tu tak ada pihak nafi. Yang menafinya jadi han ke bukan han tu ya. Kaunuhu tu jadi benda apa? Jadi apa benda? Tu je. Tu. Ni kadang-kadang orang kita bila ngajar yang muda-muda dia kata, ni Asy'ari tolak ni. Tujuh akhir ni dia tak sih, dia kata. Kaunuhu tujuh tak sih. Lepas tu hak Maturidi tu hak tu hak nak. Tu Asy'ariyah tolak ya ambil 13 ya kata. Ya ambil 13 je. 7 lagi ya pakai tolak. Tolak lagu mana dia nak tolak? Kaunuhu kau dia nak dia nak tolak, tak ada dia tolak Tolak hak tu setagi isbatkan nafi dia, isbatkan lawan dia, kupulah nama dia. Dia tolak keadaan Tuhan yang berkuasa. Dia isbatkan keadaan Tuhan yang lemah. Masalah. Tu. Maka bukan tolak hak yang dimenafinya, menafi bila sebagai sifat suku. Tu sifat lah. Cuma nak bagikan sifat suku tu tak. Jadi bila oleh Maturidiyah tu dah. Lepas tu menafikan kata kaunuhu tu di han tu. Menafi dua. Menafi kata sifat suku sakat, dan menafi kata benda tu jadi han. Menafi dua. Di sisi Asy'ariyah sifat yang berekeh tapi bukan suku sakat dak. Dia kena kepada ada kudrat di zat, ada iradat di zat, atau kena ke benda tu dah.
Lepas tu benda dalam amrul i'tibari, reti saja. Seperti kita reti wujud, retilah hak ni pun sebab tu. Tu. Ada zat, wujud tu ada zat. Hak ni ada sifat. Ada sifat. Tu. Tak Asy'ariyah kata. Tak ada apa tu dah. Kadang-kadang mudah-mudah jangan agak ya nampak orang tu faham kata tolak tak isbat. Bukan makna menolak lagu tu, menolak tak bila sebagai sifat. I'tikad tu i'tikad supaya tula je, tapi tak bila oi. Tu. Mu malah nak mengajar ke apa pun ayat molek. Mu malah nak ngajar dah kata 13 hari kita. 7 lagi semalam nak mengajar dah. Asy'ari tolak ni, tak say ni kata. Kita pun tu Asy'ari kita tak say kata. Tak say. Tak say. Lepas tu orang kampung orang cerdik dia tanya, "Hei tak say ni maknanya bukan sifat tu hal lah ni dah." Ya tolak tu, boleh tolak tu bukan sifat kan dah. Dia tanya. Kita pun tu dia. Turut. Bukan. Dia sifat. Tu. Kalau bukan, bermaknanya kalau Tuhan tak ada kaunuhu, qadiran tu, lepas tu ada kaunuhu apa? Moga bila kita menafikan hak ni, tentu kita isbat dalil. Ada. Bila kita menafi putih, kita isbat lawan bagi putih. Bila kita kata, hai tak putih, berarti kena ambil lah kuning ke merah ke. Masa dia. Kalau kita menafi panjang, kita kena isbatkan pandak. Masa dia ada. Kalau kita menafikan keadaan Tuhan yang berkuasa, kalau kita tak sihat tu, berarti kita isbat kaunuhu ajizallah. Hai dak. Orang ngajar pun tak wani nak pergi situ juga. Hai dak. Mungkin ada juluh kot tu je kupuk. Ya tak fikir kata juga orang Islam kita ni. Hai dak tu dak nak pergi kat mana? Ya salah dikacing mula-mula tu lagi dah. Dikacing mula-mula tu boh kena bagi. Tu dah. Yang mudah-mudah tahu Asy'ari tolak ni bukan tolak. Asy'ari tak bila sebagai sifat yang wajib kena duk mengaji dengan cara tafsir tu Kena duk mengaji wak dalil so pula Jadi demo tu kena mengaji 20 malam. Kita ni 13 malam je kita. Tu maknanya. Tak ada dah. Demo tu ngaji 20 malam lagi. Kita ngaji 13 malam ya. Tak. Tu maknanya. Sebab apa lagi tu? Pasal reti dah daripada kita duk ngaji tu dah. Dari kudrat tu kita reti dah kaunuhu tu. Muka doa atas sifatun wujudiyatun qaimatun bizati. Qaimatun bizati itulah kaunuhu dah. Ada sifat di zat tu bersifat dengan keadaan Tuhan yang berkuasa dah. Habis. Nampak dah? Tu je. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala tu kaunuhu, oleh bersifat keadaannya Allah Ta'ala mutakalliman. Waktu bahasa pada dalam apa dia dalam Baqarah pada buat orang panggil huraiya sikit, tahqiq sikit masalah kecek Syekh Ahmad dalam kitab Faridah. Tu masalah ni. Dia buat peringatan, dia buat jaga tambih banyak. Berarti kalau orang ngajar Faridah ni, dia kena tengok jugalah huraiya pada tu untuk nak hurai betul tu. Betul ni kaunuhu, betul ni, betul isbat ni. Kalau tak hurai dia belawai. Kecek Syekh Ahmad sendiri belawai. Habis itu wajibnya keadaan Tuhan mutakalliman yang berperkata. Mutakalliman muttasifan bil kalam. Muttasifan bil kalam maknanya keadaan Tuhan yang bersifat dengan perkata. Ni lazim daripada ada kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ni hukum dia.
apa ni, hal maknawiyah di sisi Maturidiyah tu. Apa nah? Wadidduhu, dan bermula lawannya, lawan baginya, bagi kaunihi mutakalliman, atau al-kauni mutakalliman. Kaunihi lah sebenarnya takdir supaya dengan khabar. Bermula lawannya, lawan kaunihi mutakalliman tu, keadaan Allah Ta'ala yang berperkata tu, lawan dia ke apa? Ialah kaunu khabar, ialah kaunuhu abkama. Tu ialah keadaannya Allah Ta'ala, bersifat keadaannya Allah Ta'ala abkama, keadaannya Allah Ta'ala yang apa? Yang bisu. Tu bakam abkam ni isim fa'il. Yang bisu, keadaan Allah yang bisu, tak bercakap, tak ada sifat berkata. Bila tak ada sifat berkata, tak boleh bercakap. Tu. Tu. Hak tu mustahil. Mustahil atas Allah SWT. Did dia abkam. Wadalilu ala zalika, senang wei datuk ni wei. Dan bermula dalil. Wadalilu ni pun mutlaqan juga ni. Mutlaqan juga ni pun. Kerana hak ni musnad kita bawa dalil naqli saja mari ke. Bermula dalil ala zalika, yang menunjuk atas demikian itu. Zalika wujubi al-kauni mutakalliman lillah. Wujubi al-kauni mutakalliman lillah. Wujubi al-kauni mutakalliman lillahi. Dalil yang menunjuk di atas mesti keadaan yang berkata tu mesti bagi Allah Ta'ala, wajib sabit kaunuhu tu bagi Allah. Dalilnya ialah dalilul kalami, dalilun ala ittisafihi bil kalam. Itu dia. Dalilun ala ittisafihi bi sifatil kalam. Molek tak ada sifat. Sini jadi selerok. Kalam tu je banyak. Takut kita faham kalam. Yang mana berkata-kata pula. Tak disifat. Dalil yang menunjuk di atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat kalam. Dalil itulah ambil mari buat dalil bagi kaunuhu mutakalliman. Ambil dalil itulah. Dalil itulah. Dalil itulah pakai pak. Lagu mana? Dalil itulah. Dalil tu pakai pak karo. Satunya dalil tu menunjuk di atas ada misalnya dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita ambil dalil ayat Quran. Dalil tu pakai empat perkara. Satunya dalil yang menunjuk dan mengisbatkan sifat kudrat. Dalil tu menunjuk kata ada sifat kudrat. Dan dalil tu juga menunjuk kata tak ada lemah. Dua. Dan dalil tu menunjuk kata kaunuhu qadiran. Dan dalil itu juga menunjuk kata tak ada kaunuhu ajizan. Nampak tu dah? Nampak tak? Dalil itulah. Kalau kira mari dalil itulah makan pak. Sebut so tu jadi gomo pak kau dah. Dia pakai dalil. Dalil bagi kudrat, dalil bagi tak ada lemah. Kerana tak lemah tu lazim bagi ada kudrat. Lazim juga. Lepas tu dalil bagi kudrat, dalil bagi kaunuhu qadiran kata. Kerana kaunuhu qadiran tu lazim daripada ada kudrat.
Nampak tu dah. Tu. Lepas tu bila dalil di atas kaunuhu qadiran, dalil di atas tak ada kaunuhu ajizan kata. Kerana kaunuhu ajizan tu tak ada kaunuhu ajizan tu lazim daripada sabit kaunuhu. Jadi lazim bereke lazim. Kalau kira pergi mari kalau kita kira kalau kita kira dah kudrat ni tengok apa ikan baru tu. Kudrat. Bila isbat kudrat, maka lazim daripada ada kudrat tu adamul ajzi. Ajzi itu mustahil. Nampak tu dah? Ajzi itu mustahil. Adamul ajzi tu orang panggil istihalatun mustahil. Kudrat ni berkuasa. Tak lemah tu lazim. Maka adamul ajzi ni orang panggil lazim. Lazim daripada ada kudrat dah. Hak tu lah kira. Hak tu lah. Masuklah benda wajib juga. Maka tulis situ kudrat tu malzum. Maka bila kita buat dalil kudrat, dalil tu menunjuk kata Tuhan ada sifat kudrat, dan dalil tu juga menunjuk kata tak lemah Tuhan. Bukan dalil bagi lemah, dalil bagi tak lemah. Kerana tak lemah tu lazim daripada kudrat. Situ. Maka bila isbat kudrat lazim satu lagi. Lazim kaunuhu qadiran. Lazim juga. Lazim kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan yang berkuasa. Lazim daripada ada kudrat tu Tuhan tu ada kaunuhu qadiran situ. Maka kaunuhu qadiran tu lazim malzum yang kudrat. Tu dia. Bila kita kaunuhu qadiran, lazim daripada kita isbat kudrat, kita isbat kaunuhu qadiran. Dan lazim daripada isbat kaunuhu qadiran tu kita tolak adamu kaunihi ajizan. Maka tilik kepada kudrat kaunuhu qadiran tu lazim. Tapi bila kena kepada tak keadaan dia lemah tu, kaunuhu qadiran tu malzum. Tilik kepada hak ni. Kaunuhu qadiran tu lazim pula. Lazim bagi ni. Maka dalil so tu dia pakai mai hak ni, dalil hak ni pakai makan habis. Kerana bila boleh dalil bagi kudrat, so dalil juga bagi tak lemah. Dan dalil bagi keadaan Tuhan yang berkuasa. Dan bila jadi dalil bagi keadaan Tuhan yang berkuasa, dalil juga bagi keadaan Tuhan itu tak lemah. Keadaan Tuhan tidak keadaan Tuhan yang lemah. Dia muka hak ni lazim mazhum pula. Dia berakai makan hak ni sahabat kawan.
Sebab itulah ya bila sebut so tu makin pak. Dalam masalah sifat ma'ani ni. Dalam sifat ma'ani ni sebut satu tu masuk pak perkara. Boleh? Tu. Boleh Mami Mak dah? InsyaAllah. Tu. Allahu Akbar ya Rabb. Tak ada apa dah tu. Cukup dah lah. Cukup dah. Sifat 20. Cuba tengok dalam sikit. Tengok dalam di bawah tu dia katakan fahadhihi sifatu al-wajibatu lahu ta'ala al-ishruna wal mustahilatu al-ishruna allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan. Tengok ya mari. Walau ijmaliyan. Mana khabar? Mana khabar? Khabar di mana? Baca tu bolehlah khabar mubtada khabar tu kaya dulu. Summa yajibu ayya'taqida ijmalan annahu ta'ala muttasifun bi jami'in kamalati allati la yuhsiha illa Allah ta'ala wa annahu munazzahun an jami'in naqaisi allati la yuhsiha illa huwa. Tu. Hak tu sah. Dua dah. Ni tak sebut. Ya memang sebut belakang. Kebiasaan kadang-kadang tengok-tengok kita sebut ni dulu. Sebut ni dulu. Belum nak sebut tafsilan tu sebut ijmalan dulu. Tapi kita ni yang memang sebut ijmalan di belakang. Syarah kita ni. Tambihani. Tengok dulu. Al-awwalu ulima mimma marra anna sifati al-ishrina arba'atu aqsamin. Baru bahas. Mana nafsiyatun wahiyal wujudu wasalbiyatun wahiyya khamsatun al-qidamu wal-baqa'u wal-qiyamu bin nafsi tu la'alla sawab bin nafsi bukan wan nafsu dah wal-qiyamu bin nafsi wan mukhalafatu lil hawadithi wal wahdaniyatu. Tu 5. Wasifatu ma'anin. Wasifatu ma'anin. Tu. Cara kita beki kitab ni dah. Kita bulat tepat salah tu. Jangan gabung dengan liquid. Kita gabung dengan liquid tu. Bila kita baca kitab ni bulat, kita tak tahu kata dulunya gapo sini. Kita nak beringat ke orang tak leh. Anak orang kita sikit lagi nak mengaji yang kita tu. Situ kita tak tahu, kita pakai baca gitu. Tak tahu kata asalnya gapo. Hak salah tu. Maka kena buat bulat ya, tempat salah, lepas tu kena beki bawah. Jaga di bawah. Untuk winapak kata hak apa dia? Hak bulat tu salah. Tu pun di segi kita nampak salah. Boleh jadi ada wajah tanggungnya. Kalau kita gilak tu pakai habis lah. Habwe or tuwe tu misalnya dah. Tu. Kalau ada kita nampak, orang mari nampak rok dua pula, ya gitu long tanggung kot lain pula. Ya tak la'alla sawab, la'alla zahidnya barangkali. Ya tak apa tak nak beki boleh ya. Misalnya. Lalu tu ya pun itiman lagi. Maka bertambah manfaat lagi. Tu. Tu je. Tu.
Tu. Dah. Tu sabit tu. Tolong jaga lebih lagi kitab-kitab ulama hak kita nak la'alla zahid mazalan kita buat. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Maka dia kata wasifatu ma'anin hiya sab'atun al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu wasifatun ma'nawiyatun wa hiya kaunuhu qadiran au muridan au aliman. Tak sedap oi. Tak sedap oi. Bagi hak lain wa hayyan wa sami'an wa basiran mutakalliman. Au tu la'alla zahid wa muridan. Masa nak tengok sekali lagi. Bahasa bukit au tu wa muridan kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan tu kena ada belakang wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu betul dah di belakang. Au tu je mari. Ya bukan nak we ambil mana-mana so ya semua ya dia kena hipung sifat makna ya tujuh juga. Tu kaunuhu qadiran wa muridan atap pada qadiran. Tapi jangan lupa walaupun atap kepada qadiran pun hak jadi maknawiyah bukan qadiran muridan aliman hayyan tu. Hak yang maknawiyah tu kaunuhu tu. Ni nampak ya atap. Mana maknawiyah? Muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sepanak asik tu. Dah sami' basat apa kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tu bukan maknawiyah. Buat ngapa budak-budak boleh lah. Buat ngapa budak-budak boleh. Ingat gitu dulu. Tapi bila jaga masa depan lagi sungguh tu nya maknawiyah tu bukan tu benda tu. Di kaunu tu kira maknawiyahnya hak jadi khilaf tu. Betul kaunu tu sendiri. Habis itu As-sani banyak comel weh. Nanti kena baca semula. Baca malam ni. La yata'allaku illa ma kana min sifatin. La yata'allaku kok mana? Illa ma kana min sifatil ma'ani. Kena illa ma kana apa ma min sifatin ma'ani wa hiya min haitsu ta'alluqu wa adamu. Habis itu wa min haitsu umumuhu lil wajibati. Hak ni kena mari dok tak suku ya kena atas tak ni belaka tu. Kalau kira taubat kena taubat hubung. Wa min haitsu ta'alluqu wa adamu wa min haitsu umumuhu lil wajibati wal jaizati wal mustahilati wa khususuhu atau pada umumuh bil mumkinati wa bil mawjudati. Tak kena wa min haitsu umumuhu lil wajibat wa khususuhu bil mumkinat aqsamun arba'atun. Tak kena. Sekali lagi. Wa hiya min haitsu ta'alluqu wa adamu. Khabar bagi hiya. Aqsamun arba'atun tu khabar hiya. Min haitsu tu han pada hiya. Atop pada han semua tu. Min haitsu ta'alluqu wa adamu. So, wa min haitsu tu atop pada min haitsu dulu. Dua. Wa khususu atop pada umumuhu. Tu tiga. Khabar bagi hiyanya aqsamun arba'atun. Nanti kita mula nah. Boleh tak tu? Terjaga pula. Dia kata dari segi takluk tu pak bagai. Takluk tu bila bahas sifat ma'ani tu bila bahas takluk tu pak bagai ni. Tu. Barang takluk kepada benda mungkin saja.
Barang yang takluk dengan benda wajib, wajaib, mustahil. Barang yang takluk dengan benda maujud saja. Barang yang tidak takluk dengan sesuatu, iaitu hayat. Terjebak gitu baik-baik. Dah, mulai baca malam ni. Nak baca tak dalam tu? Bawah tu nak baca ke tak? Dah, kalau baca minat orang pula. Nak baca ke tak? Nak baca tak mak? Mulai baca ke tak bawah? Mulai baca tapi baca malam ni dah. Nak baca lalu ke? Malam ni. Tak apa, insya-Allah. Kita nak baca semula ambil daripada apa dia fahadi sifatul wajibah lillahi taala. Nak bahas ijmali tu, lepas tu nampak wajib juga tu, i'tikad tu. Tiap-tiap mukallaf wajib fardu'in juga tu. Sekat tu dulu kemana kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbi wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أن أتقياء علما نصى بالخير ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ومداد كلماته